ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu kembali selepas lama kita cuti. Hari ini sempena berkat bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dapat kita sambung semula pengajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kepribadian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut catatan saya, inilah pasal kain sarung lah. Ke ada catatan lain? Ada muka surat lain kah? Cara berjalan. Muka surat 65 kah? Betul kah? Tak silap saya, kain sarung tu kita dah cerita dah. Jalan noh. Baik, pertama sekali jangan lupa niat i'tikaf. Kita duduk dalam masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid, sunat kerana Allah Ta'ala. Dalam hadis menyebutkan siapa yang beriktikaf di antara maghrib dan isya, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga baginya. Juga jangan lupa kita niat untuk amal sunnah Nabi SAW. Kita niat nak dapat keredaan Allah Ta'ala dengan membaca kitab Syama'il, terutamanya di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia ini, yang ulama mengatakan mulianya itu setara dan setaraf dengan bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan itu mulia pada zat, manakala Rabiul Awal itu mulia kerana Rasul SAW yang mulia. Rasulullah yang mulia, bukan bulan tu yang mulia. Rasulullah yang mulia, dan Rasulullah menumpangkan kemuliaan Rasulullah pada bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, maka menjadilah Rabiul Awal itu mulia juga. Macam tu. Baik. Muka surat 65 mengenai cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana ibnu Lahibah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarith. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah asyams ataupun matahari beredar di wajah baginda. Makna kata bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya di sini bukan bercahaya biasa-biasa, betul-betul bercahaya. Kalau duduk dalam gelap tu, bercahayanya wajah Nabi sampai boleh nampak tanah, boleh nampak benda di tanah. Pernah sekali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang kait baju, sedang menjahit baju, menggunakan jarum lah. Pada waktu malam, tengah duduk kait baju, tiba-tiba dia terberetuh pelita tu terpadam. Dia nak pergi angkat pelita tu, dia punya jarum pula terjatuh. Maka teraba-raba dia cari mana dia punya jarum dia tadi. Dan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bilik. Maka Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu seluruh bilik menjadi terang sampai dia boleh nampak jarum tu kat mana. Jadi ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah itu bercahaya dengan cahaya fizikal, seolah-olah ada matahari yang beredar di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama bagi tahu mukjizat Rasul ini
bukanlah sesuatu yang sentiasa. Bukan sentiasa. Ada kalanya para sahabat kata dia punya cahaya dia tu lembut macam bulan. Ada waktu dia terang, umpama matahari. Jadi ulama bagi tahu mukjizat itu tidaklah kita kata kekal sentiasa menyala macam tu saja, taklah. Nah, ada waktu Rasulullah menggunakan mukjizat, ada waktu Rasulullah tidak menggunakan mukjizat. Tapi secara umumnya wajah baginda itu bercahaya seperti bulan. Seperti bulan yang mengambang, cahaya yang lembut, yang bila kita tengok tidak menyakitkan mata. Aku juga tidak pernah melihat seseorang yang apabila berjalan, jalannya itu cepat. Aku tak pernah tengok pun seorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menguraikan hadis ini, cepatnya jalan Rasulullah ini bukanlah cepat kalut tu, bukan cepat kalut bergegas tu. Macam kita ligan soft. Mai semayang lambat, orang dah rukuk, kita pakat jalan, nak kata berlari tak berlari, nak kata jogging tak jogging, kita bergegas. Tapi Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah bukan bergegas macam tu, tak. Rasulullah jalan macam biasa. Jalan macam biasa aja. Tetapi Allah Ta'ala melipatkan bumi ini untuk baginda, sehingga kan baginda berjalan sikit seolah-olah jalannya sudah banyak. Satu langkah Nabi, orang lain kena ligan sampai 4-5 langkah. Nabi jalan 2 langkah, orang lain dah sampai dekat 10 langkah dah. Sebab apa? Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini terlipat, digelar sebagai tayyul ard. Tayyul ard ini ialah lipat bumi. Dan ini bukan saja berlaku kepada Rasulullah, tapi dalam sejarah berlaku kepada ramai wali-wali Allah. Mereka berjalan sikit saja sampai Mekah dah, daripada Malaysia ni. Kisah yang paling terkenal sekali, kisah Tok Kenali lah. Daripada dulu kita duk dengar, daripada Kelantan, Zohor semayang di Kelantan, Asar semayang di Mekah. Dia naik jet apa laju kan? Tak, dia menggunakan tayyul ard. Itu karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para wali Allah. Tapi kalau para nabi kita sebut mukjizat. Jadi Nabi SAW jalan macam biasa lah, tapi orang tak boleh nak ligan ni. Sampaikan para sahabat bagi tahu, kami sampai keletihan, terpaksa mempercepatkan langkah kami untuk mengikut di belakang Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi dilipat untuk baginda. Itulah. Sesungguhnya kami perlu memenatkan diri untuk berjalan seperti itu, dan baginda pula tidak perlu berpenatan, jalan macam biasa saja. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, haddatsana Ali ibnu Hujr wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah قال أخبرني إبراهيم ابن محمد بن ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صباب. Ibrahim bin Muhammad menyatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika menggambarkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mengangkat kaki seakan-akan baginda menuruni tanah yang curam. Hadis ni dah pun berulang pada bab yang pertama. Cuma bab yang pertama tu menceritakan tentang Nabi punya fizikal, macam mana Nabi punya wajah, Nabi punya cara berjalan, semua termasuk dalam hadis tu. Dan di dalam hadis ini diulang semula oleh Imam At-Tirmizi kerana ini dia nak membahaskan tentang cara berjalan. Cara berjalan Rasulullah ni umpama turun di tempat yang curam. Pasal apa? Sebab Rasulullah ni jalan laju. Padahal jalan biasa, tadi dah hurai dah tadi. Jalan biasa saja, tapi sahabat apa semua tak larat nak ligan. Jadi macam turun yang curam, mana ada orang turun curam jalan slow gitu kan? Dia mesti macam tertolak. Tertolak dia pun cepat ke depan. Dan yang keduanya, kenapa menggunakan ibarat ataupun misal curam? Sebab bila kita turun curam mesti kita tunduk. Jadi begitulah Nabi SAW berjalan sentiasa menundukkan kepala Nabi SAW. Tak biasa jaranglah duk jalan menegak ataupun mendabik dada. Tetapi dalam
beberapa riwayat yang lain mengatakan baginda sering melihat ke langit, tapi itu bukan kerana sombong. Maka ulama bagi tahu kerana baginda menunggu wahyu daripada Jibril alaihi salam. Kalau ada apa-apa masalah, baginda akan tengok atas. Kotlah Jibril nak mai tolong bagi jawapan. Biasanya Jibril akan mai lah, bawa wahyu daripada Allah. Jadi melihat ke atas semata-mata menunggu wahyu saja. Tetapi kalau tak ada wahyu, baginda akan sentiasa tundukkan ke muka bumi kerana tawaduk, kerana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya, hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Abi Anil Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. Hadis yang sama juga, cuma dia ada samalah, apabila Rasulullah berjalan tubuh baginda tegak menunduk ke hadapan seperti sedang menuruni tanah yang curam. Jadi kita tak perlu nak hurai lagi, kita pergi ke bab yang seterusnya berkenaan dengan qina', kan? Berkenaan dengan penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Yusuf ibnu Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Aban an Anas ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'. Qina'. Qina' tadi ni bab tentang qina'. Ka'anna thawbahu thawbu dhayyat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW selalu memakai tutup kepala sehinggalah seolah-olah pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Kalau orang baca hadis ni tak faham, apa kaitan memakai tutup kepala dengan pakaian penjual minyak? Oh, tak faham. Macam ni cerita dia. Rasulullah SAW ini menutupi kepala ada tiga. Pertama, qina', qaf nun alif ain, qina'. Yang kedua disebut qalan suwah, huruf qaf juga, qaf lam nun, sin waw ta marbutah. Ta marbutah tu ta bulat titik dua, qalan suwatun, qalan suwah. Dan yang ketiga amamah, ain min alif mim ta bulat juga, ta bulat titik dua, ta ada mata. Jadi disebut amamah, satu lagi qalan suwah, satu lagi qina'. Apa benda tiga-tiga ni? Qina' ialah satu kain yang nipis ya. Dia macam kain sapu tangan tu. Orang duk buh dalam poket tu, kain sapu tangan nipis ya kan. Kain itu Nabi SAW akan ikat di kepala baginda. Macam bikers. Ki, dia pakai ki kat kepala tu kan. Dia pakai kain macam pengakap punya kain tu, dia buh di atas kepala, dia ikat. Biasanya orang geng-geng motor besar duk pakai lah. Lepas tu dia pakai helmet pula kan. Jadi dia ikat di atas kepala tu. Itu dinamakan qina', kain nipis yang menutupi lapisan pertama. Lepas tu barulah di luar memakai qalan suwah. Qalan suwah itu ialah kepiah macam kita duk pakai lah ni. Sudah siap berjahit, bentuknya bulat. Dah siap berjahit dah. Kalau qina' tadi tu dia kain ikat di kepala. Setengah ulama kata boleh jugalah kalau dah siap jahit pun tak apa juga. Pakai, tapi dia pakai rapat sampai ke kepala, sampai nampak bentuk kepala nah. Sebab kita kepiah macam-macam. Ada kepiah bentuk petak, ada kepiah dia mesti ada ruang sikit, macam saya pun ada banyak ruang kat atas ni. Tapi yang qina' tadi itu dia melekat di kepala, memang nampak bentuk kepala lah. Ya. Kemudian di luar pakai qalan suwah. Qalan suwah tu kepiah yang kita duk pakai biasa ni lah. Amamah ni apa pula? Amamah tu serban lah. Ikat serban pula di luar. Jadi Nabi SAW memakai 3 penutup kepala. Apa tujuan pakai qina' tadi ni? Pakai qina' itu supaya rambut Nabi ini berminyak. Nabi biasanya kalau keluar, Nabi akan ambil minyak zaitun, gosok, buah atas kepala. Pakai minyak ambut lah. Pakai minyak ambut. Dan kalau Nabi terus pakai kepiah, sekali minyak tu kena pada kepiah. Sekali minyak kena pada kepiah. Kalau orang Melayu tak apa, pakai songkok tak nampak kan? Tapi kalau pakai kepiah kain yang biasa tu, akan ada tompok-tompok lah. Jadi berlemuih, jadi tak berapa cantik.
Dan itu bukan kepribadian Rasulullah. Rasulullah ni kepribadiannya seorang yang kemah. Seorang yang kemah, cantik, tak ada tompok-tompok, tak ada. Jadi tak mau menyebabkan kepiah tu jadi berlemoh, maka Nabi pakai qinak di dalam. Sebagai lapisan pertama, biar qinak itu yang menutupi rambut baginda yang berminyak. Faham tak no? Lepas tu baru pakai kepiah kat luar. Lepas tu baru pakai serban. Jadi bila Nabi SAW buka serban, letak tepi. Buka kolan suah kepiah tu, letak tepi. Tinggal qinak saja. Bila tinggal qinak saja, bertumpuk-tumpuk lah bentuk dia. Sebab penuh dengan minyak. Dan qinak itu dipakai setiap hari. Esok pakai lagi, lusa pakai lagi. Walaupun dah basuh, bila dah kena minyak ni, dia macam tak apa nak keluar. Nampak lah dia punya danak dia tu kan. Nampak dia punya bekas-bekas minyak dia tu. Jadi Nabi ulang pakai balik qinak itu. Jadi bila Nabi buka serban, buka kepiah, tinggal qinak saja di kepala, Anas bin Malik melihat perkara itu. Anas bin Malik ini khadim Rasulullah. Orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Tolong pi ambil ayak di apa telaga. Tolong bawa selipar Rasulullah. Bila Rasulullah buka serban, dia lah tolong sambut pegang. Anas bin Malik ni khadim kepada Rasulullah. Rasulullah buka baju, dia tolong pi sangkut. Jadi bila Nabi SAW buka semua, tinggal qinak saja. Anas bin Malik nampak, aku melihat Rasulullah memakai qinak. Seolah-olah seperti penjual minyak. Pasal apa? Berlemoy. Berlemoy lah, berlemoy dengan minyak kan. Biasa orang jual minyak kan, dia heliak-heliak kat baju dia. Orang jual minyak zaman lah pakai botol kan, dah siap lengkap daripada kilang. Kalau zaman dulu tak. Zaman dulu daripada tong besar. Orang nak minyak berapa banyak, dia kena ambil tuang. Akan terkenalah minyak di tangan dia. Dia lap lah kat baju, lap kat kepala. Jadi biasanya zayyat ataupun penjual minyak ini, baju dia berlemoy dengan minyak bertumpuk-tumpuk. Jadi bila Nabi SAW buka serban, buka kepiah, tinggal qinak saja, Anas bin Malik kata seolah-olah Nabi ni penjual minyak. Nampak tumpuk-tumpuk di qinak Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi ni pakai kepiah ni 3 lapis tu lah. Pakai qinak di dalam, kepiah di luar, serban di luar. Kita tak amal benda tu. Kita tak amal. Kalau amal pun orang jadi pelik tak bisa orang buat. Tapi saya pernah tengok ada bangsa-bangsa tertentu yang mengamalkan. Antaranya di Maghribi, di Morocco. Di Morocco sana, ulama-ulama sana mereka pakai kepiah 2 lapis. Dulu saya tak faham siapa kena pakai kepiah 2 lapis. Satu dia pakai kepiah kain di dalam melekat di kepala. Lepas tu dia pakai tarbu besar-besarnya, kepiah imam punya besarnya di luar. Jadi nampak dia punya qinak di dalam. Jadi 2 lapis kita boleh nampak. Oh, macam tu rupanya. Kita tak faham, dah tak erti. Ngaji hadis baru tahu, oh rupanya sunnah. Rupanya sunnah, kita yang tak amal. Jadi sunnah Nabi SAW memakai qinak, kemudian qalansuah, kemudian amamah. Satu hadis sahaja berkenaan dengan qinak Rasulullah SAW. Seterusnya mengenai cara Rasulullah SAW duduk. Hadatsana Abdu ibnu Humaid qala hadatsana Affan ibnu Muslim qala hadatsana Abdullah ibnu Hasan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'idtu minal faraq. Qailah binti Makhramah, satu orang perempuan sahabiah. Kalau laki kita sebut sahabat, kalau perempuan kita sebut sahabiah. Qailah binti Makhramah ni menyatakan pernah sekali dia pergi ke masjid, dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk itu dinamakan Qurfusa. Kalau kat sini muka surat 66. Muka surat 66 baris yang terakhir sekali. Kan? Baris yang terakhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Nampak al-Qurfusa kat situ. Itulah nama duduk itu. Nama duduk itu al-Qurfusa. Al-Qurfusa ni duduk macam mana? Iaitu duduk memeluk lutut. Lutut tu pacak. Lutut pacak. Menghadap kiblat. Lepas tu angkat 2 lutut,
peluk dengan tangan. Itu nama dia duduk qurfusa. Nah, kalau orang Quraisy boleh buat lah. Saya perut besar tak boleh nak buat sangat. Duduk boleh lah berapa saat, lepas tu tak larat mengoh. Jadi kalau perut tak ada, dia boleh buat. Dia boleh peluk dia punya lutut dia dan menghadap kiblat. Dan Nabi SAW duduk qurfusa itu, dan baginda begitu khusyuk duduk macam tu, sedang bertafakur, menumpukan fikiran kepada sesuatu. Qailah binti Makhramah ni melihat Rasulullah duduk qurfusa dengan penuh, kita kata khusyuk macam tu, menyebabkan dia jadi begitu takut dan gerun. Jadi gerun tapi tak boleh bergerak badan dia. Hadis ni dia potong sikit ya. Dia panjang lagi hadis ni. Ada dalam kalau kita baca lagi hadis yang panjang, Nabi SAW perasan yang Qailah ni tengah duduk ada di bahagian belakang, nampak Nabi dan dia sedang gerun, tak boleh nak bergerak badan dia, jadi kaku. Maka Rasulullah pun bagi tahu, wahai anakku, tenanglah. Dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu terjemahan dia lebih kurang lagu tu. Wahai anakku, tenanglah. Tenanglah. Bila Nabi kata tenanglah macam tu, Qailah terus badan dia jadi long lay. Okey, boleh ni balik lah. Boleh gerak balik. Kalau tak boleh gerak, kaku. Kerana begitu gerun melihat Nabi SAW duduk dalam keadaan yang khusyuk macam tu. Ini juga mukjizat Nabi SAW. Nabi ini dihormati dan digeruni, disegani kawan dan lawan. Ada banyak hadis-hadis lain berkenaan dengan Nabi ini, bila tengok orang jadi terus terkaku. Jadi macam batu, tak boleh nak buat apa. Ada dalam satu hadis Nabi SAW tengah berehat. Masa tu baru balik daripada perang. Nabi berehat jauh sikit daripada para sahabat di sebalik batu. Sandak di batu. Dan Nabi meletakkan pedang Nabi di sebelah. Tengah duduk berehat, tutup mata, tidur ayam lah. Maka ada satu orang kafir, dia perasan yang Nabi terpisah daripada jamaah, maka dia pun senyap-senyap pi dekat Nabi. Dia pi ambil pedang Nabi dan dia halarkan ke wajah Nabi SAW. Dan Nabi buka mata. Orang kafir tadi kata, sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu? Dia cakap kat Nabi lagu tu. Nabi sebut Allah. Orang kafir tadi terus badan dia jadi kaku, jadi batu. Terlepas. Pedang tu jatuh, badan dia kaku lagu tu. Tak boleh nak buat apa. Rasulullah ambil balik pedang tu. Rasulullah halar balik kat dia. Allah ni siapa yang akan selamatkan hang pula? Tak boleh. Dia buat main dengan Nabi ni. Musuh tengok Nabi pun jadi batu, kawan tengok Nabi pun jadi batu, kaku. Kerana aura Nabi yang sangat kuat tu. Kerana aura Nabi yang sangat kuat. Dia punya hibbah dia. Hibbah tu bahasa Arab. Bila dimelayukan jadi hebat. Hebat tu hibbah. Dia ada satu karisma yang kita akan rasa, dia rasa lain macam. So macam kita jumpa ulama-ulama besar lah. Ulama-ulama besar, orang yang kerohanian dia tinggi, kita akan rasa sangat-sangat rendah, kita akan rasa sangat-sangat kerdil, kita akan rasa sangat-sangat kecil, rasa sangat alui, kita akan tertunduk-tunduk. Macam itulah lebih kurang. Itu ulama belum jumpa Nabi. Kalau jumpa Nabi tak tahu boleh pengsan bah. Nabi jeger sikit kita pengsan terus kan, kerana dia punya hibbah dia tadi tu yang sangat kuat. Baik, jadi dalam ni bukan nak cerita pasal Nabi mengkakukan orang ke apa. Nak habaq kata duduk peluk lutut tu sunnah. Jadi kalau ada orang duduk di masjid, duduk pegang lutut tu, janganlah kata tak beradab ke apa ke. Sebab ialah kita di tempat kita, orang tak berapa nak buat. Kalau pergi di masjid belah-belah Arab sana, terutamanya di Yaman, itu adalah pemandangan yang sangat biasa. Di dalam masjid penuh mereka duduk pegang lutut. Pegang lutut tu kita tengok, tak sopan lah. Pasal kita orang Melayu duduk bersila. Kita dah biasa lagu tu. Tapi kalau nampak ada orang buat duduk macam tu, jangan kata dia tak sopan ke apa. Itu sunnah Nabi SAW. Dan cara duduk memeluk lutut itu namanya qurfusa. Kaki dia sebelah-sebelah, bukan silang. Ada orang disilang. Guru saya kata tak bagus silang, makruh katanya. Dia kena sebelah-sebelah lagu tu, kiri kanan duduk sebelah lagu tu, lutut peluk. Satu lagi cara duduk qurfusa ialah kita tegakkan lutut macam tu. Lepas tu kita ambil kain serban ke,
ataupun kain shawl, kan biasa Nabi SAW bawa kain apa ni, selendang tu ataupun kain serban, ikat di belakang badan, lepas tu sampai dekat lutut tu, ikat di lutut dan boleh lepas tangan. Bila lepas tangan, dia duduk tergantung dulu tu, dia bersandak. Boleh bayang kot noh. Di Yaman sana, kalau duduk di Yaman, kalau pergi di Yaman, di sana memang biasa orang duduk dulu tu. Jadi depa siap jual lagi sejenis kain yang depa bawa di bahu depa bawa di bahu depa untuk dimasukkan lutut depa bila depa duduk di masjid. Jadi tangan depa bebas, tak payah nak peluk, bebas lagu tu saja. Jadi dia tergantung je kaki tu. Saya biasa duduk situ, selesa lah juga. Tapi lama-lama sakit juga kat punggung kita pasal kita duduk ni kan, duduk lama kat situ. Baik, kain itu kalau di Yaman ni, kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke Yaman, kain tu nama dia habwah. Pergi tanya mana-mana kedai Arab di situ, ada habwah tak? Dia buat main macam-macam color dah, warna merah ada, warna hijau ada, siap bubuh span kat dalam. Bila dia bubuh span tu dia rasa sedap sikit duduk. Jadi bila boleh duduk dalam pengajian sampai sejam 2 jam duduk lagu tu. Duduk lagu tu sambil dia tulis nota. Tangan dia dah bebas kan, ada ikat. Itu amalan Rasulullah, amalan para sahabat juga ada disebutkan dalam hadis. Baik, duduk tu namanya qurfusa nah. Kalau nak duduk macam tu, kita niat untuk ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Kalau tak niat, tak dapat pahala lah. Niat untuk ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Baik, hadis yang seterusnya, hadatsana Sa'id ibnu Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Abbad ibn Tamim 'an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Abbad bin Tamim menyatakan daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid menyatakan bahawa dia Abdullah melihat Rasulullah SAW sedang berbaring ataupun tidur terlentang di dalam masjid dalam keadaan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang lain. Kaki kanan letak di atas kaki kiri. Tidur terlentang. Makna kata menghadap dinding. Menghadap bumbung, atap. Tidur terlentang. Tidur terlentang, ulama kata cara dia ada 2. Pertama, ini yang di dalam masjid lah. Kalau nak tidur terlentang di dalam masjid, dia ada 2 cara. Pertama, kepala menghadap kiblat, kaki menghadap sana. Kaki menghadap belah sana, kepala menghadap kiblat. Kaki kanan letak di atas kaki kiri. Biasa kalau jemaah tabligh, mereka akan ajak benda ni sebelum tidur. Cara tidur Rasulullah. Mereka akan ajak semua dan mereka memang akan tidur lagu tu lah. Kepala di sana, kaki di sana, dan kaki kanan akan letak di atas kaki kiri. Itu cara yang pertama yang diajarkan oleh para ulama. Cara yang kedua, kaki arah kiblat, kepala berlawanan kiblat. Cara ni ada ditunjukkan dalam banyak kitab, antaranya kitab Imam Al-Ghazali. Kitab Imam Ghazali pun ajak macam tu juga. Apa alasan dia? Alasannya ialah apabila kepala kita di sana, kaki kita di sini, maka wajah kita akan menghadap kiblat. Sebab kita pakai bantai, kepala kita terangkat sikit, wajah menghadap kiblat. Dan cara itu juga adalah bila orang mati. Bila orang mati nak bagi dia baring macam mana? Baring dia, kaki menghadap kiblat, lepas tu letak bantai, bagi kepala dia terangkat sikit, biar wajah dia tu menghadap kiblat. Jadi kaki ke belah sana lah. Serupa macam orang semayang duduk. Orang semayang duduk, kaki dia hala ke kiblat. Bukan dia semayang terbalik. Bukan dia semayang terbalik. Kalau orang semayang baring pun sama. Orang semayang baring, bukan kepala dia di sana. Kepala dia mesti di sana, kaki di sini. Dan kita tinggikan sikit bantai dia supaya dia boleh menghadap kiblat, dan dia pun menggunakan isyarat kepala dia untuk semayang dalam keadaan baring. Jadi itu cara berbaring di dalam masjid yang diajarkan oleh ulama. Sebab dalam hadis ni dia bagi tahu Rasulullah tidur terlentang, kaki satu atas. Dia tak abang kata kepala kiblat ke, ni kiblat ke. Dia tak abang. Dalam hadis tak abang. Maka ulama lah yang menghuraikan. Ada setengah ulama mengatakan kepala di sana, ada yang setengah kata kepala di sana. Dua-dua betul. Hak tak betul kalau kita saling menyalahkan. Tak betul kita saling menyalahkan. Tengok orang baring hadap kiblat, kita marah, weh, biadab hang ni, kaki menghadap kiblat. Padahal ada dalam kitab aja.
Lepas tu bila kita tengok pula apa kepala kat belah sini, kepala belah sini, kaki di belah sana, pun ada yang kata biadab juga. Depa kata bagi punggung kat kiblat. Sebab kepala di sana, bermakna belakang kita menghadap kiblat. Hal tu duk berkeli apa kan? Dua-dua betul. Dua-dua ada disebutkan dalam kitab. Baik. Hadis yang seterusnya, hadatsana Salamah ibnu Syabib qala hadatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani qala hadatsana Ishaq ibnu Muhammad al-Ansari an Rubaih ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Abu Sa'id al-Khudri menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam masjid, baginda memeluk betis ke perut dengan dua tangan baginda, kemudian ikat dengan kain. Ni yang habuah saya abang tadi tu. Ni yang saya kata habuah tadi tu. Bila Nabi duduk di dalam masjid, Nabi akan mengangkat dua lutut Nabi dan betis itu akan kena di perut, kemudian Nabi akan ikat dengan kain. Ikat dengan kain lagu tu. Dan boleh tangan jadi bebas lah, boleh baca Quran dan sebagainya, baca kitab ke apa ke, buat nota ke. Baik. Selesai. Hadis yang seterusnya. Ada lagi waktu. Baik. Bab mengenai cara Rasulullah SAW bersandar. Hadatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duriyu al-Baghdadiyu qala hadatsana Ishaq ibnu Mansur an Israil an Simak ibni Harb an Jabir ibni Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih. Jabir bin Samurah menyatakan, aku melihat Rasulullah bersandar ke bantal di sebelah kiri baginda. Baik. Apa tu bersandar ke bantal sebelah kiri? Bagi siapa yang pernah menjadi tetamu orang Arab. Orang Arab ni dia tak ada sofa di dalam rumah dia. Sofa macam kita ni. Sofa Arab ni dia mesti di lantai. Daripada zaman Nabi lagi. Daripada zaman Nabi lagi, sofa lantai tu. Bantai letak di atas lantai tu, dia ada yang untuk sandar dan dia ada untuk duduk. Dan dia ada bantai yang petok untuk letak tangan. Armrest untuk letak tangan. Baik. Jadi bila bagi bantai dekat Nabi, Nabi akan letak di sini dan bersandar macam tu. Sebelah kiri. Sandak di sebelah kiri lagu tu. Sembang saya duduk di negara Arab dekat 4 tahun. Bila pergi tetamu lagu tu, sagi Arab dia duduk sangat selesa cara dia duduk kan. Dia duduk sandar lagu tu kan, sebelah. Sembang dengan kita. Boleh duduk sampai berjam-jam lagu tu, sambil minum kopi kan. Duduk bersandar belah kiri, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belah kiri lagu tu. Baik. Dalam satu hadis menyatakan, apabila orang menawarkan kamu 3 benda, maka janganlah kamu tolak. 3 benda, jangan kamu tolak. Pertama sekali, susu. Kalau orang bagi susu, jangan tolak. Tapi susu kita di Malaysia ni masalah sikit. Pasal apa? Kita panggil tin tu, susu tin tu, kita panggil susu. Hak tu bukan susu dah. Hak tu minyak sawit tu, creamer. Hak tu tak sunnah, minum bila hampir berapa puluh liter pun tak sunnah. Merosakkan kesihatan ada, buat jantung tersumbat dan sebagainya. Dia lemak tepu dalam tu. Trans fat penuh. Jadi kita pergi mana-mana kedai makan ke apa ke, kita minta teh ais, teh susu ais. Dia akan bubuh creamer pekat manis dan kita akan rasa, "Oh, aku minum susu." Tak, tu bukan susu. Cari susu yang betul-betul fresh punya. Di Jawi ada. Di kedai apa tu, jabat apa tu, veterinar ke apa nama tu, jabat kambing-kambing tu kan. Di situ pun ada jual kak. Belilah 1 liter 2 liter, balik simpan di rumah, buat teh bubuh susu. Bubuh susu, minum susu. Susu ni banyak manfaat. Nabi SAW puji susu. Tapi jangan makan susu tin. Susu tin tu bukan susu. Dia pun tak mengaku dia susu. Kalau tuan-tuan tengok di tin tu, dia tulis creamer pekat manis. Dia tak tulis susu. Dia tak tulis susu. Dia pun tak mengaku susu. Kita semua panggil dia susu. Creamer tu cuba tengok apa dia punya ingredient, bahan-bahan dia. Minyak sawit. Minyak yang dibubuh warna, dibubuh gula, dibubuh perasa macam susu sikit. Kita pun kata susu. Tu ramai orang Malaysia sakit jantung. Sakit jantung, obesiti, kegemukan dan sebagainya. Disebabkan kena tipu dengan susu. Kita duk rasa minum susu, tak minum susu. Dalam hadis pula kata minum susu bagus untuk kesihatan. Jadi cari susu yang betul-betul. Itu yang pertama. Kalau orang bagi susu, terima. Kalau creamer tak apalah, terima boleh, tak terima tak apa. Tapi kalau susu yang original, kalau orang hidang, terima. Nabi sangat suka susu. Puji susu ni.
Yang kedua, minyak wangi. Al-itir, minyak wangi. Kalau orang bagi, ambil, pakai. Kerana Nabi SAW sangat suka kepada minyak wangi. Nah? Dan yang ketiga, bantal. Dulu saya tak faham kenapa nak ada orang tawarkan bantal kat kita. Bantal buh dalam bilik lah untuk tidur. Kita tak faham. Dalam hadis tu beritahu kalau orang bagi bantal, terima. Kita pun pening macam mana nak urai hadis ni. Tu kena mengaji. Bila kita pergi mengaji dengan Tok Guru pun semua, Tok Guru pun ceritalah. Bila kita bertamu di rumah Arab, daripada zaman Nabi lagi, bila bertamu di rumah Arab, mereka akan bawa keluar bantai dan dia akan tawarkan kepada kita untuk kita duduk di bantai itu sebagai sofa. Sama ada kita bubuh duduk di bawah untuk kita duduk, lapik punggung, ataupun kita buat sandak, ataupun kita lipat dia letak di tangan kita, duduk di sebelah kiri seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi rupa-rupanya itu adalah adat daripada zaman Rasulullah SAW lagi sampai ke hari ini. Jadi kalau kita nak kias, kalau nak kias kepada pengamalan zaman moden ni, dia sama macam kita pergi rumah orang jemput duduk di atas sofa. Jemput duduk. Kita pun duduklah. Kita jangan tolak untuk duduk bila tuan rumah menjemput duduk di atas sofa. Sebab sofa itu dikiaskan kepada bantal untuk tetamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak amal, kita niat sunnah, kalau ada pergi bertamu rumah siapa-siapa, tuan rumah kata duduk. Kita pun duduklah, jangan tolak. Lagi kita nak duduk atas lantai pula, jangan duduk atas lantai. Tuan rumah suruh duduk kat atas sofa, kita duduk di atas sofa. Kalau tak ada tempat baru kita duduk buat inilah kat lantai lah. Baik, masuk waktu dah.